Hanya dengan pergi ke Malaysia, anak-anak kami akan mempunyai masa depan. Kini, satu situasi kecemasan telah tercetus di sempadan Iran-Pakistan kerana rakyat Baluchistan memilih untuk berhijrah ke Malaysia. Keadaan ini timbul di tengah-tengah konflik puak Kurd di Iran dan penindasan oleh Pakistan. Terperangkap di pusat gudang senjata dunia, kami tidak boleh mewariskan kegelisahan ini kepada generasi akan datang. Inilah keputusan yang kami ambil dalam keputusasaan. Ketika seluruh dunia menghitung syarat dan kepentingan, hanya Malaysia yang tidak bertanya apa-apa syarat pun. Mereka mengajarkan teknologi, malah menghubungi pejabat perwakilan, dan meninggalkan kata-kata ini. Keputusan terletak di tangan Anda. Kata-kata itu menjadi kepercayaan yang menentukan. Kami memilih keselamatan berbanding kemerdekaan. Kami memilih masa depan berbanding kemarahan. Negara yang menghulurkan tangan kepada bangsa yang tidak mahu dibantu oleh sesiapa pun. Titik akhir keputusan itu adalah Malaysia. Mengapa bangsa yang namanya sukar ditemui di peta dunia ini memilih Malaysia? Kebenaran yang cuba ditutup oleh kerajaan Pakistan dan diabaikan oleh media global akhirnya didedahkan. Kisah yang menyentuh hati tentang Malaysia yang berperi kemanusiaan akan bermula sekarang. Saya dilahirkan di Baluchistan. Mungkin ramai yang tidak mengenali nama ini, dan itu adalah perkara biasa. Kerana kami tidak ditandai sebagai negara di mana-mana peta dunia. Kami adalah bangsa yang wujud di wilayah Pakistan, tetapi tidak diakui sebagai warga negara Pakistan. Inilah kami. Di bawah tanah kami mengalir gas asli, tersembunyi lombong tembaga dan emas. Pelabuhan Gwadar adalah lokasi strategik ke Lautan Hindi. Ironinya, kampung kami tidak mempunyai bekalan elektrik pun. Kerajaan pusat di Islamabad mengambil sumber kami, tetapi tidak pernah membina sekolah yang baik. Tiada hospital, tiada jalan raya. Yang ada hanyalah tentera dan pos pemeriksaan. Ayah saya pernah berkata, kita bukan warga negara Pakistan. Kita adalah tanah jajahan. Saya tidak memerlukan masa lama untuk memahami kata-kata itu. Ketika saya berumur 12 tahun, guru sekolah kampung kami ditangkap oleh tentera kerana mengajar dalam bahasa Baluchi. Menggunakan bahasa kami dan bukannya Urdu, itulah jenayahnya. Guru itu tidak pernah kembali. Pada usia 15 tahun, sepupu saya hilang. Dia dibawa pergi oleh agensi perisikan Pakistan dan tiada berita lagi. Kami tidak menemui mayatnya. Di kampung kami sahaja, insiden kehilangan seperti ini melebihi 30 kes. Sejak itu, kami mula mengangkat senjata. Jika negara tidak melindungi kami terpaksa melindungi diri sendiri. Organisasi milisia dibentuk, dan kawasan pergunungan menjadi pangkalan kami. Kerajaan Pakistan memanggil kami pengganas, tetapi kami hanya mahu hidup. Amerika Syarikat juga mengabaikan kami, kerana Pakistan adalah sekutu mereka. Mereka tidak boleh mengganggu kerajaan Pakistan yang membantu menumpaskan Taliban. Penindasan terhadap rakyat kami bukan urusan mereka. Media Barat juga sama. Mereka melaporkan tentang Kurd, tetapi membisu tentang Baluchistan. Kami adalah entiti yang tidak mempunyai nilai berita. Tibet atau Uighur mendapat perhatian antarabangsa, tetapi kami hanyalah nombor dalam statistik. 30 tahun berlalu, generasi ayah saya mengangkat senjata. Generasi saya juga mengangkat senjata. Sekarang, giliran anak saya untuk mengangkat senjata. Suatu malam, anak saya bertanya, "Ayah, sampai bila kita harus hidup begini?" Saya tidak mampu menjawab. Yang saya wariskan kepada anak saya hanyalah senjata dan kebencian. Hakikat ini membuatkan saya sangat malu. Di tanah yang mustahil untuk merdeka dan mustahil untuk berdamai ini, harapan apa lagi yang tinggal? Pada ketika itulah kami menyadari, semua ini mesti berakhir pada generasi kami. Kami tidak boleh mewariskan kemalangan ini kepada anak-anak, tetapi kami tidak tahu caranya. Kemerdekaan adalah mustahil. Autonomi dalam Pakistan juga ditolak. Apa pilihan yang kami ada? Melarikan diri? Kemana? Adakah kami akan mengembara ke negara asing sebagai pelarian, hidup seperti pengemis? Kami adalah orang yang mempunyai sumber, boleh belajar teknologi, dan mampu bekerja. Kami tidak mahu menjadi objek sedekah. Menyerah? Itu lebih mustahil. Menyerah bermakna meninggalkan identiti kami, membuang bahasa Baluchi, membuang budaya kami, menafikan sejarah kami. Itu adalah pilihan yang lebih buruk daripada kematian. Kami didesak ke jalan buntu. Tetapi perkara aneh mula berlaku. Di seberang sempadan, puak Kurd di Iran mula memberontak menentang rejim Syiah Iran. Barisan Syria kacau bilau. Seluruh Timur Tengah menjadi gudang senjata. Api perang merebak ke tempat kami. Perang yang tidak kami inginkan membanjiri wilayah kami. Pengawal revolusi Iran
mengangkut senjata melalui kawasan kami. Tentera Pakistan cuba menghalang. Kami menjadi musuh kedua-dua pihak. Kampung dibakar, anak-anak menangis, wanita menjerit. Kami membayar harga untuk perang yang tiada kaitan dengan kami. Tiada siapa yang melindungi kami. Pada masa itu, Perhimpunan Gabungan Puak diadakan. Wakil dari setiap puak berkumpul. Para tetua berkata, kami tidak boleh meninggalkan tanah ini yang dijaga oleh nenek moyang kami. Para pejuang muda membantah, apa gunanya menjaga tanah jika itu bermakna menguburkan mayat anak-anak kita? Perdebatan berlangsung sepanjang malam, tetapi kesimpulannya jelas. Kegelisahan ini tidak boleh berlanjutan kepada anak-anak. Perubahan asas diperlukan. Tetapi apa? Tiada siapa yang tahu. Tepat pada masa itu, berita sampai bahawa medan minyak baru telah ditemui di tanah kami. Kami berfikir, kuasa luar akan masuk lagi. Kami akan dieksploitasi lagi. Adakah syarikat Amerika, syarikat China, atau adakah kerajaan Pakistan akan menghantar tentera secara langsung? Tetapi, yang datang adalah juru terah dari Malaysia. Pada mulanya, kami mentertawakan Malaysia. Negara mana itu? Kami tidak tahu namanya. Kami hanya tahu ia adalah sebuah negara kepulauan kecil yang telah lama menghadapi ancaman negara gergasi. Adakah negara sebegitu akan datang ke tempat yang berbahaya ini? Tempat yang dielakkan oleh Amerika, Rusia dan China. Kami meremehkan mereka. Kami fikir mereka akan cepat lari, mengemas barang sebaik sahaja mendengar bunyi tembakan. Tetapi mereka berbeza. Pakar teknikal yang memakai topi keselamatan dan pakaian kerja benar-benar datang. Bukan tentera maupun tentera upahan. Hanya orang yang datang untuk bekerja. Milisia kami menghalang mereka. Apa yang kamu lakukan di sini? Ketua pasukan Malaysia menjawab, kami datang untuk menyokong teknologi pembangunan medan minyak. Bukan untuk kerajaan Pakistan. Kami datang untuk bekerja sama dengan Anda. Bekerja dengan kami? Pada saat mendengar kata-kata itu, kami berasa pelik, sehingga kini, tiada kuasa luar yang pernah berkata akan bekerja sama dengan kami. Semuanya membuat kontrak dengan kerajaan Pakistan, menganggap kami sebagai halangan untuk disingkirkan. Adakah Anda mendapat kebenaran kerajaan? Ya, tetapi tanpa persetujuan Anda, kami tidak akan melangkah setapak pun. Kata-kata itu membuat kami terkejut. Mendapat kebenaran kerajaan tetapi masih meminta persetujuan kami? Situasi apa ini? Sehingga kini, tiada siapa yang pernah meminta pendapat kami. Komander milisia bertanya, apa yang kamu mahu ambil? Orang Malaysia itu menggelengkan kepala. Bukan mengambil. Kami mahu meninggalkan. Meninggalkan teknologi, mengajarkan kaedah, supaya Anda dapat menguruskan sendiri. Kami tidak percaya. Ini adalah cara yang tidak pernah kami dengar. Tidak merampas sumber, tetapi meninggalkan teknologi. Tidak mengecualikan kami, tetapi mendidik kami. Kami fikir ini pasti penipuan. Tetapi beberapa hari berlalu. Mereka tidak berubah. Mereka tidak takut melihat kami yang bersenjata. Tidak ada ancaman, tidak ada rasuah. Mereka hanya bekerja dalam diam dan mula mengajar pemuda kami cara menggunakan peralatan. Ini peralatan penerokaan. Operasi seperti ini. Peraturan keselamatan begini. Data dibaca begini. Tidak sukar. Pemuda kami buat kali pertama belajar sesuatu selain daripada senjata. Mereka belajar teknologi, pengetahuan, masa depan. Ayah-ayah yang melihat pemandangan ini merasakan dada mereka panas dan air mata mengalir entah mengapa. Kerana anak-anak kami memakai topi keselamatan, bukan memegang senjata. Di tangan mereka ada alat, bukan bom. Adakah ini mungkin? Kami keliru. Apakah sebenarnya negara Malaysia ini? Mengapa mereka melayan kami dengan cara ini? Bukan mahu mengambil kesempatan, bukan mahu menguasai. Hanya berkata mahu bekerja sama. Sejak itu, soalan-soalan aneh mula timbul di kalangan kami. Negara macam mana Malaysia ini? Mengapa mereka menghormati kita? Bolehkah kita hidup seperti itu juga? Dan soalan yang paling penting, mungkin kita boleh pergi ke Malaysia. Apabila juruterah Malaysia bertanya kepada kami, adakah Anda mahu pergi ke Malaysia? Kami tidak dapat menjawab. Soalan ini menggegarkan seluruh komuniti kami. Adakah kami pengkhianat yang meninggalkan tanah nenek moyang jika kami berkata ya? Atau adakah kami pilihan bijak demi masa depan anak-anak? Tetapi kami tidak diberi masa untuk menjawab soalan itu. Bunyi tembakan kedengaran dari seberang sempadan. Pengawal revolusi Iran memulakan operasi penindasan terhadap pemberontak Kurd. Sempadan ditutup, semua laluan dihalang. Pos pemeriksaan didirikan di jalan masuk ke kampung kami. Kerajaan Pakistan juga bertindak, mengisytiharkan darurat di kawasan Baluchistan, melarang sesiapa pun masuk atau keluar.
Secara zahirnya ia adalah untuk meningkatkan keselamatan, tetapi hakikatnya adalah untuk mengurung kami. Mereka cuba memutuskan hubungan kami dengan juruterah Malaysia. Mereka menyadari kami mula berfikir secara berbeza. Ketua Pasukan Teknikal Malaysia datang menemui kami. Arahan untuk berundur telah dikeluarkan. Kerajaan Islamabad memaklumkan mereka tidak dapat menjamin keselamatan. Kami merasa lesu, seperti yang dijangka. Akhirnya mereka akan pergi juga. Apabila keadaan menjadi berbahaya, mereka meninggalkan kami. Semua ini hanyalah urusan perniagaan. Tetua itu menambah. Namun, kami akan meninggalkan peralatannya. Anda yang telah dilatih, boleh terus beroperasi. Apa? Kontrak menetapkan bahawa peralatan akan diserahkan selepas melatih kaki tangan tempatan. Syarat itu telah dipenuhi. Peralatan bernilai jutaan ringgit ditinggalkan begitu sahaja. Kami tidak faham. Biasanya, apabila syarikat asing berundur, mereka membawa pergi setiap skru pun. Tetapi Malaysia berkata, mereka akan meninggalkan peralatan. Komander milisia bertanya, "Mengapa Anda berbuat begini? Bukankah ini kerugian?" Ketua itu tersenyum. "Bukan kerugian. Kejayaan Anda adalah kejayaan kami. Bukankah itu yang dinamakan kerjasama sejati?" Pada saat mendengar kata-kata itu, sesuatu runtuh. Tembok ketidakpercayaan yang terkumpul di hati kami roboh. Orang-orang ini adalah ikhlas. Ini bukan perniagaan, ini adalah keikhlasan. Pada hari juruterah Malaysia berlepas, seluruh penduduk kampung keluar. Anak-anak melambai, wanita menangis, lelaki menundukkan kepala dalam diam. Barulah kami faham. Kami kehilangan bukan rakan kongsi teknikal, tetapi kawan. Tepat pada malam itu, bunyi letupan kedengaran dari sempadan Iran. Pemberontak Kurd menyerang pangkalan pengawal revolusi sebagai balasan. Pengeboman bermula. Dewan Perhimpunan di luar kampung kami runtuh. Mujur tiada korban jiwa, tetapi ketakutan menyerang. Kami mati dalam perang yang tiada kaitan dengan kami. Iran, Kurd, Pakistan, tiada siapa yang peduli tentang keselamatan kami. Mesyuarat kecemasan gabungan puak diadakan. Tetua tertua berkata, "Nenek moyang saya hidup begini, ayah saya hidup begini. Kita juga hanya boleh hidup begini." Tetapi seorang ayah muda membantah. Adakah generasi anak-anak kita juga harus hidup begini? Adakah generasi cucu kita juga harus memegang senjata dan mengelak bom? Kesunyian melanda. Tiada siapa yang dapat menjawab. Kerana semua tahu bahawa kitaran ganas ini tidak akan berakhir. Kami tidak mampu mengubahnya dengan kekuatan kami sendiri. Kemudian, seseorang berbisik dengan berhati-hati. Ingat apa yang dikatakan oleh orang Malaysia. Mereka kata, kita ada pilihan. Memilih apa? Memilih untuk pergi. Meninggalkan tanah ini. Kekecohan berlaku di ruang mesyuarat. Sumpahan pengkhianat meletus. Tuduhan mencemarkan nenek moyang dilemparkan. Tetapi semakin ramai yang membisu. Dalam hati, mereka setuju. Beberapa hari kemudian, tentera Pakistan mengepung kampung kami. Dengan alasan penyiasatan, mereka menangkap pemuda yang berhubung dengan orang Malaysia. Mereka menyoal siasat, memukul, mengancam. Apa yang kamu bincangkan dengan orang Malaysia? Janji apa yang kamu dapat? Kami tidak mengatakan apa-apa. Kata-kata yang diucapkan oleh orang Malaysia kepada kami adalah rahsia kami. Itu bukan sekadar perbualan. Itu adalah harapan. Itu adalah kemungkinan. Itu adalah masa depan yang pertama kali kami pegang. Pegawai perisikan Pakistan mengancam, "Kami tahu apa yang kamu rancang. Kamu mahu melarikan diri ke Malaysia." Kami marah. Adakah ini melarikan diri? Adakah salah kami hidup tertindas selama 30 tahun, anak-anak memegang senjata, tanpa sekolah, tanpa hospital? Adakah pengkhianatan jika kami mencari jalan keluar? Tetapi kami tidak bersuara. Jika kami bersuara, kami pasti akan dipenjarakan. Pakistan tidak akan membiarkan kami pergi. Kerana bagi mereka, kami adalah sumber, wilayah, objek eksploitasi. Suatu hari, mesej rahsia datang. Ia dari pejabat perwakilan Malaysia di luar negara. Kami tidak tahu bagaimana laluan itu, atau siapa yang menyampaikannya. Tetapi mesej yang jelas tiba. Jika Anda bersedia, sila hubungi kami. Kami sedang menunggu. Ayat ringkas itu adalah penyelamat bagi kami. Mereka tidak meninggalkan kami. Malaysia tidak melupakan kami. Ya, ada kemungkinan kami boleh memberikan masa depan kepada anak-anak kami. Wakil puak berkumpul sekali lagi. Kali ini ia adalah mesyuarat rahsia. Bersembunyi dari telinga tentera Pakistan, mereka berkumpul di sebuah gua, menyalakan obor, berbincang dengan suara yang perlahan. Adakah kita benar-benar akan pergi? Adakah ada pilihan lain? Kemerdekaan? Mustahil. Pakistan tidak akan membenarkannya.
Autonomi? Itu juga tidak akan berlaku. Kami telah memintanya selama 50 tahun dan tidak pernah didengari. Jadi, apa yang tinggal? Kesunyian melanda. Kemudian seseorang berkata, Malaysia. Mendengar kata itu, semua orang mengangkat kepala. Apa yang kami mahu bukanlah negara. Ia adalah keselamatan. Tempat di mana anak-anak kami boleh hidup tanpa memegang senjata. Tempat mereka boleh pergi ke sekolah, hospital, dan mengimpikan masa depan. Jika itu adalah Malaysia, maka kita akan pergi. Tetapi adakah Malaysia akan menerima kami? Orang Malaysia menghormati kami, tidak mengambil kesempatan, tidak memaksa. Mereka berkata, pilihan adalah milik kami. Tetapi perpindahan seluruh bangsa? Ini adalah peristiwa eksodus yang besar. Seorang lelaki tua berkata, nenek moyang kita juga pernah berhijrah. Berhijrah untuk kelangsungan hidup, berhijrah untuk melindungi anak-anak. Adakah itu pengkhianatan? Tidak. Itu adalah kelangsungan hidup. Mesyuarat berterusan sepanjang malam. Sokongan dan bantahan bertembung. Air mata dan kemarahan meletus. Rasa bersalah meninggalkan tanah air bertentangan dengan tanggung jawab menyelamatkan anak-anak. Kesimpulan dicapai menjelang subuh. Mari kita undi, pergi atau tinggal. Tangan diangkat. Pihak yang menyokong perpindahan adalah majoriti besar, terutama ibu bapa muda, hampir semua mengangkat tangan. Sesiapa yang mempunyai anak tahu bahwa tiada masa depan di tanah ini. Keputusan telah dibuat, kami memilih Malaysia. Sejak saat itu semuanya berubah. Kami bukan lagi kuasa yang berjuang untuk kemerdekaan, tetapi imigran yang mencari kehidupan baru. Senjata adalah untuk pertahanan sahaja, bukan untuk serangan. Persiapan rahasia bermula. Menghubungi pejabat perwakilan Malaysia, memahami laluan perpindahan, memastikan bekalan semuanya dilakukan di bawah kerahasiaan yang ekstrim. Kerana jika Pakistan menyedari, semuanya akan berakhir. Tetapi masalah timbul. Sempadan Pakistan dikunci rapat, Iran disekat, Afghanistan juga mustahil. Satu-satunya yang tinggal ialah sempadan India, tetapi India adalah musuh Pakistan. Jika kami bergerak ke arah India, tentera Pakistan pasti akan bertindak. Ini akan dianggap sebagai tindakan pengkhianatan dan penindasan bersenjata pasti akan berlaku. Wakil Puak berkata, maka itu adalah perang. Kami akan melarikan diri, Pakistan akan menghalang. Darah mesti tumpah. Adakah tiada cara lain? Tiada. Ini adalah harga yang mesti kita bayar. Semua orang membuat keputusan. Demi kelangsungan hidup anak-anak, orang dewasa mesti berkorban. Masa depan perlu dipertaruhkan dengan masa kini. Itu adalah tanggung jawab ibu bapa. Mesej terakhir dihantar ke pejabat perwakilan Malaysia. Kami akan bergerak, kami akan menyeberangi sempadan India. Balasan datang. Kami sedang berunding dengan pihak India. Sila tunggu sebentar. Kami terkejut. Malaysia berunding dengan India? Demi kami, ini adalah isu diplomatik, isu antara negara. Menggunakan sumber diplomatik untuk bangsa seperti kami? Beberapa hari kemudian, berita yang sukar dipercayai tiba. India mengisytiharkan bahwa atas dasar kemanusiaan, mereka akan membenarkan laluan sementara. Syaratnya hanya satu, melucutkan senjata. Kami menangis. Jalan telah dibuka. Jalan yang mustahil telah dibuka. Malaysia telah melakukannya. Mereka membuka jalan untuk kami melalui diplomasi, melalui perundingan. Kini, yang tinggal hanyalah keputusan. Adakah kami benar-benar akan meninggalkan tanah nenek moyang? Adakah kami benar-benar akan meletakkan senjata? Adakah kami benar-benar akan memilih Malaysia? Kami menjawab, ya. Kami pergi. Walaupun keputusan telah dibuat, untuk pergi bukanlah mudah. Kami adalah orang yang telah berakar umbi di tanah ini selama beberapa generasi. Kubur datuk berada di sini. Tanah tempat ayah menumpahkan darah ada di sini. Meninggalkan semua ini dan pergi bukanlah semudah yang diucapkan. Tetapi apabila melihat anak-anak, hati menjadi teguh. Anak lelaki 10 tahun yang bersembunyi kerana terkejut dengan bunyi bom. Anak perempuan 8 tahun yang tidak terkejut mendengar bunyi tembakan. Adakah ini normal? Adakah kebanggaan jika anak-anak terbiasa dengan perang? Tidak. Kami mahu memberikan anak-anak kami kehidupan biasa. Pergi ke sekolah, berkawan, bermimpi. Kehidupan yang biasa. Persiapan untuk berlepas bermula. Barang yang boleh dibawa adalah terhad. 1 beg galas untuk setiap orang, itu sahaja. Harta benda yang dikumpulkan sepanjang hidup, rumah, semuanya mesti ditinggalkan. Wanita menangis. Kain sarung ini pemberian ibu mertua. Perlukah ditinggalkan juga? Selimut ini ditenun oleh ibu saya. Tetapi tiada pilihan. Kami bukan pelarian.
kami adalah imigran. Tetapi beg mesti diringkaskan, kerana perjalanan yang panjang menanti kami. Orang tua lebih menderita. Saya fikir saya akan dilahirkan di sini dan mati di sini. Bagaimana saya akan menjawab kepada nenek moyang? Orang muda memujuk. Tetua, nenek moyang akan faham. Kami berhijrah untuk hidup. Tetapi, adakah Anda mahu cucu Anda mati dengan memegang senjata atau belajar dan hidup di Malaysia? Mana satu yang akan dipilih oleh nenek moyang? Orang tua mengangguk. Walaupun tidak bersuara, mereka juga tahu ini adalah peluang terakhir. Jika tidak pergi sekarang, tidak akan ada peluang lagi. Tentera Pakistan terus meningkatkan tekanan. Pos pemeriksaan bertambah, rondaan diperketatkan. Mereka juga menyadari ada perubahan yang berlaku. Mata orang Baluchi telah berubah. Pegawai perisikan memanggil ketua kampung. Suasana kampung pelik kebelakangan ini. Apa yang berlaku? Tiada apa-apa. Semua orang bimbang tentang pertanian. Jangan berbohong. Perjanjian apa yang kamu buat dengan orang Malaysia? Perjanjian? Mereka sudah pergi. Bukankah kamu yang menghalau mereka? Pegawai itu memandang sekeliling kampung dengan mata curiga, tetapi tidak menemui bukti. Kerana kami telah menjaga rahsia dengan sempurna. Bekerja seperti biasa pada siang hari, dan bersiap secara rahsia pada waktu malam. Tepat pada masa itu, mesej datang dari pejabat perwakilan Malaysia. Perundingan makanan, silakan hantar delegasi. Gabungan puak memilih 5 wakil. Orang yang paling berhati-hati, yang paling bijak, yang paling berani, dan 2 pemuda yang tahu sedikit bahasa Melayu. 5 orang ini, yang memikul nasib bangsa, pergi untuk bertemu dengan pejabat perwakilan Malaysia di India, atau melalui saluran rahsia. Mereka menyamar sebagai peniaga, mengemas beg, dan menaiki truk. Merasua di setiap pos pemeriksaan, bergerak dengan berhati-hati supaya tidak menimbulkan syak wasangka. Apabila bertemu dengan diplomat Malaysia, delegasi itu menggigil. Adakah kami benar-benar akan diterima? Bagaimana jika kami ditolak? Adakah semua ini hanya mimpi yang sia-sia? Diplomat Malaysia keluar menyambut. Bersalaman, melayan dengan mesra, menghidangkan teh, meminta kami duduk dengan selesa. Wakil kami membuka mulut dengan berhati-hati. Kami datang dari Baluchistan. Kami mahu pergi ke Malaysia. Diplomat itu mengangguk. Saya tahu. Jadi, kami sudah bersedia. Bersedia? Prosedur pengeluaran visa, penyelarasan pemeriksaan imigresen, dan rancangan sumber penempatan semula telah pun dibincangkan dengan kerajaan kami. Semuanya sudah siap. Kami tidak percaya. Sebelum kami meminta, mereka sudah bersedia? Adakah Malaysia benar-benar menunggu kami? Diplomat itu mengeluarkan dokumen. Tetapi ada beberapa perkara untuk disahkan. Berapa ramai orang yang pasti? Kira-kira 2.500 orang, termasuk orang tua dan kanak-kanak. Laluan pergerakan? Kami merancang untuk melalui sempadan India. Diplomat itu berfikir sejenak. Sangat berbahaya. Tentera Pakistan akan menghalang. Kami tahu. Tetapi tiada cara lain. Adakah Anda bersenjata? Ya. Senjata pertahanan diri. Tetapi kami akan menyerahkan semuanya di sempadan India. Diplomat itu mengangguk. Baik, saya akan berunding dengan kerajaan India lagi. Dan satu perkara lagi. Ingat, Anda bukan pelarian. Faham? Kami kebingungan. Apa maksudnya? Diplomat itu menjelaskan dengan tegas. Anda adalah penduduk istimewa yang dijemput oleh Malaysia. Anda masuk bukan sebagai status pelarian, tetapi sebagai imigran rasmi. Faham? Kami mengambil masa untuk memahami maksud kata-kata itu. Bukan pelarian, imigran. Bukan menerima sedekah, tetapi pergi ke Malaysia dengan kelayakan yang sah. Mereka menerima kami bukan kerana kasihan, tetapi mengakui kami sebagai manusia yang setara. Salah seorang wakil menangis. Mengapa Anda berbuat sejauh ini? Kami adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa. Diplomat itu tersenyum. Tiada apa-apa. Tidak. Anda adalah orang yang bertahan dalam penderitaan. Orang yang melindungi keluarga. Orang yang mempunyai keberanian untuk memilih masa depan. Malaysia mengalu-alukan orang seperti itu. Air mata kami mengalir di situ juga. Buat pertama kali sejak dilahirkan, kami berasa dihormati. Kami bukan beban, tetapi diakui sebagai kewujudan yang bernilai. Diplomat itu meneruskan penerangan. Apabila tiba di Malaysia, Anda akan menerima sokongan penempatan, pendidikan bahasa, latihan vokasional, dan sumber perumahan. Terutama anak-anak, mereka akan didaftarkan segera ke sekolah. Pendidikan sekolah adalah hak. Semua anak mempunyai hak untuk belajar. Anak-anak kami pergi ke sekolah. Hanya membayangkan itu membuat dada kami berdebar. Memegang pensel, bukan senjata. Membaca buku, bukan bom.
Berlari di padang permainan, bukan medan perang. Delegasi menandatangani dokumen, tangan yang menggigil, tetapi kemahuan yang teguh, menulis nama. Tanda tangan ini akan mengubah nasib seluruh bangsa kami. Diplomat itu mengingatkan buat kali terakhir. Keselamatan adalah keutamaan. Jangan paksa diri. Jika berbahaya, hentikan segera dan hubungi kami. Kami faham. Dan ingat, Anda tidak bersendirian. Malaysia bersama Anda. Kembali ke kampung, delegasi melaporkan segala-galanya. Janji kerajaan Malaysia, kandungan sokongan, persiapan, penduduk kampung bersorak. Betul-betul boleh. Kami benar-benar boleh memulakan kehidupan baru. Tetapi satu masalah masih tinggal. Bagaimana untuk melarikan diri dari Pakistan? 2.500 orang bergerak serentak akan segera dikesan. Penindasan tentera adalah tidak dapat dielakkan. Gabungan puak merangka rancangan operasi. Bergerak secara berpecah-pecah, keluarga demi keluarga, pada waktu yang berbeza, melalui laluan yang berbeza. Titik perhimpunan adalah 30 km di hadapan sempadan India. Pasukan bersenjata akan bertindak sebagai pengawal belakang, hantar wanita dan kanak-kanak dahulu. Jika tentera Pakistan menyedari, kami akan membeli masa sehingga orang terakhir menyeberangi sempadan. Malam sebelum berlepas, seluruh kampung berkumpul untuk solat terakhir. Memohon ampun kepada nenek moyang, mengucapkan selamat tinggal kepada tanah. Seorang lelaki tua meletakkan dahinya di tanah dan berkata, "Kami pergi bukan kerana tidak mencintai kamu. Kami pergi kerana lebih mencintai anak-anak kami." Pergerakan bermula. Kumpulan keluarga pertama berlepas. Dengan beg galas di belakang, memegang tangan anak-anak, mereka menyelinap keluar dari kampung dalam diam. Tiada siapa yang menoleh ke belakang. Kerana jika menoleh, mereka akan mahu duduk. Apabila kumpulan terakhir meninggalkan kampung, rumah-rumah kosong, lampu dipadamkan. Sebuah kampung di Baluchistan hilang dari sejarah. Tetapi ini bukan pengakhiran. Ini adalah permulaan yang baru. Jalan menuju sempadan adalah sukar. Mendaki gunung, menyeberangi padang pasir. Anak-anak menangis, orang tua letih, tetapi tidak berhenti. Kerana kami tahu, Malaysia sedang menunggu di seberang sempadan. Tiba di titik perhimpunan pada malam hari ketiga. Di lembah 30 km dari sempadan India, orang ramai berkumpul, keluarga bersatu, rakan-rakan berpelukan. Panggilan nama dibuat. 255-473 orang. Semua orang tiba. Sorakan meletus. Tiada seorang pun yang ketinggalan. Tiada seorang pun yang ditangkap. Semua tiba. Ini adalah keajaiban. Wakil puak berdiri di hadapan. Saudara-saudari, kita telah melakukannya. Tetapi cabaran sebenar bermula sekarang. Kita perlu menyeberangi sempadan itu. Semua orang memandang ke sempadan. Jaring dakwai dan pos pemeriksaan kelihatan. Pasukan pengawal sempadan Pakistan sedang meronda. Kami mesti mengelak mereka dan masuk ke India. Lucutkan senjata. Perintah itu dikeluarkan. Dan kesunyian melanda. Senjata yang telah bersama kami selama 30 tahun. Ini bukan sekadar melucutkan senjata. Seorang pejuang berkata, "Senjata ini milik ayah saya. Ayah saya tewas dalam pertempuran menentang tentera Pakistan dengan memegang senjata ini." Wakil puak mengangguk. "Saya tahu, tetapi sekarang kita tidak perlu melindungi diri kita dengan senjata. Undang-undang, sistem, negara akan melindungi kita. Percayakah Anda kepada Malaysia? Percayakah Anda bahawa mereka adalah orang yang menunaikan janji?" Satu demi satu, mereka mula meletakkan senjata. AK-47, senapang, pistol. Tangan yang meletakkannya menggigil. Apabila pejuang terakhir meletakkan senjata, seseorang mula menangis. Bukan kerana sedih, kerana lega. Sekarang, anak-anak kami tidak perlu memegang senjata lagi. Tepat sebelum subuh, mesej datang dari pejabat perwakilan Malaysia. Sempadan India dibuka. Persiapan selesai. Boleh bergerak dalam masa 24 jam bermula jam 6 pagi. Kami beratur, orang tua dan kanak-kanak di hadapan. Orang muda di belakang. Orang sakit dibawa dengan pengusung sementara. Pergerakan bermula. Dari jauh, bunyi kenderaan kedengaran. Itu tentera Pakistan. Cepat bergerak. Kami menuju ke sempadan. Dari belakang, suara dari pembesar suara kedengaran. Berhenti segera. Ini adalah kawasan sempadan. Melintasi tanpa izin akan ditembak. Kami tidak berhenti. Kami terus berjalan. Tembakan amaran kedengaran. Tembakan ke udara. Tetapi anak-anak menjerit. Wanita memeluk anak-anak mereka.
Tetapi tiada siapa yang menoleh ke belakang. Tentera Pakistan semakin menghampiri. Amaran terakhir, jika tidak kembali, kami akan menindas secara paksa. Wakil puak menoleh dan menjerit. Kami adalah pelarian. Kami memohon laluan kemanusiaan. Pelarian? Lucu, kamu adalah warga negara Pakistan. Kami tidak pernah dilayan seperti warga negara. Kami mempunyai hak untuk pergi secara bebas. Komander tentera Pakistan mengangkat rifle. Ketegangan mencapai kemuncak. Jika ini berterusan, pertumpahan darah akan berlaku. Kami melucutkan senjata, tetapi mereka bersenjata. Tepat pada masa itu, kendaraan muncul di seberang sempadan, di pihak India. Ia adalah tentera India. Pintu pos pemeriksaan sempadan dibuka. Tentera berbaris. Pegawai tentera India menjerit melalui pembesar suara. Rakyat awam Baluchistan dibenarkan melalui tentera Pakistan. Sila patuhi undang-undang antarabangsa. Komander Pakistan panik. Ini adalah campur tangan dalam urusan dalaman. Ini adalah tindakan kemanusiaan. Ancaman terhadap orang awam yang tidak bersenjata akan dilaporkan kepada masyarakat antarabangsa. Tentera Pakistan teragak-agak. Mereka tidak boleh melepaskan tembakan ke arah orang awam di hadapan tentera India yang sedang berhadapan. Itu pasti akan mengundang kecaman antarabangsa. Kami mengambil peluang itu untuk bergerak. 1 langkah, 2 langkah. Melepasi jaring dakwai. Melepasi pos pemeriksaan. Akhirnya, kami melintasi garisan sempadan. Dari tanah Pakistan ke tanah India. Sorakan meletus. Tangisan, pelukan. Kami berjaya. Tentera India menyediakan air dan makanan. Selamat datang, Anda selamat sekarang. Pegawai India datang. Kami menerima arahan daripada pejabat perwakilan Malaysia. Anda akan dikawal dengan selamat ke New Delhi. Terima kasih. Sila berterima kasih kepada Malaysia. Kami hanya melakukan apa yang diamanahkan. Bas sedang menunggu. Kenderaan yang disediakan oleh kerajaan India dengan kos ditanggung oleh Malaysia. Kami menaiki bas. Kerusi yang lembut, penyaman udara. Anak saya bertanya, "Ayah, kita benar-benar pergi ke Malaysia?" "Ya, kita benar-benar pergi ke Malaysia. Macam mana di sana ayah tak tahu sangat. Tapi satu perkara yang ayah tahu, di sana ayah tidak perlu memegang senjata." Anak saya tersenyum. 2 hari kemudian, kami tiba di New Delhi. Kaki tangan pejabat perwakilan Malaysia keluar menyambut. Ada penterjemah dan pasukan perubatan. Pemeriksaan kesihatan bermula. Orang sakit, orang cedera, kanak-kanak yang kurang zat, semuanya dirawat. Kaki tangan perubatan Malaysia berkata, "Jangan risau, Anda akan sembuh. Di Malaysia, Anda boleh mendapatkan rawatan dengan jaminan kesihatan." Kami kemudian mengetahui betapa hebatnya sistem yang dinamakan jaminan kesihatan itu. Beberapa hari persiapan, mengisi dokumen, mengeluarkan visa. Suatu malam, kaki tangan pejabat perwakilan mengumpulkan kami. Kita akan berlepas esok dari New Delhi ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Kelia. Masa penerbangan kira-kira 6 hingga 7 jam. Kapal terbang. Kebanyakan kami tidak pernah menaiki kapal terbang. Pagi hari berlepas, kami menuju ke lapangan terbang antarabangsa Indira Gandhi. Di pintu masuk menaiki kapal terbang, kami berhenti. Kami melihat kapal terbang itu, sayap yang besar. Terdapat bendera Malaysia, jalur gemilang, di ekornya. Seseorang berbisik, itulah kapal terbang yang membawa kita ke Malaysia. Ia adalah penerbangan sewa khas. Kami menaiki. Pramugari menyambut dengan senyuman. Selamat datang. Enjin menderu. Kapal terbang mula bergerak, berlari di landasan. Seketika, badan kami terapung. Kami terbang. Tanah di luar tingkap semakin jauh. Anak-anak bersorak. Itu awan. Orang dewasa menangis. Kami benar-benar pergi. Ini bukan mimpi. Pengumuman di dalam kabin kedengaran. Penumpang yang dihormati, kami akan tiba di Kelia, Malaysia dalam masa kira-kira 7 jam. Selamat menikmati penerbangan Anda. 7 jam berlalu. Dalam masa ini, kami akan menjejakkan kaki di bumi Malaysia. Melihat keluar tingkap, saya berpikir, ini bukan pelarian, ini bukan buangan, ini adalah pilihan. Negara yang kami pilih, Malaysia. Kapal terbang mendarat. Sorakan meletus apabila roda menyentuh tanah. Kami bertepuk tangan sendiri, rasa lega kerana berjaya. Kegembiraan kerana terus hidup. Keluar dari balai ketibaan, orang ramai sedang menunggu. Pegawai kerajaan Malaysia, kaki tangan badan sokongan, penterjemah, dan sepanduk. Selamat datang, sahabat Baluchistan. Ditulis dalam tulisan Cina tradisional, Inggris, dan Baluchi. Seorang pegawai kerajaan datang menyambut. Bersalaman. Selamat datang, Anda telah menempuh perjalanan yang sukar. Mulai sekarang Malaysia bersama Anda. Bas sedang menunggu.
Kami diberitahu akan berpindah ke pusat penempatan sementara di sekitar Lembah Klang. Melihat keluar tingkap, lebuh raya, lampu, jalan yang bersih, kenderaan yang teratur. Adakah ini benar-benar kenyataan? Seorang anak bertanya. Ayah, di sini tak ada perang ke? Tak ada. Ini tempat yang selamat. Anak itu ketawa. Tiba di pusat penempatan. Bangunan yang bersih, bilik yang kemas, bilik air dengan air panas. Makanan telah disediakan di kafetaria. Kaki tangan menjelaskan, Anda akan tinggal di sini selama kira-kira sebulan. Dalam tempoh ini, Anda akan menerima pendidikan bahasa Melayu, orientasi budaya, dan pendidikan undang-undang. Dan selepas sebulan, Anda akan diagihkan ke tempat tinggal masing-masing. Kerajaan akan menyediakan rumah sosial. Anda juga boleh menjalani latihan vokasional. Memberikan rumah, pendidikan untuk anak-anak. Ya, anak-anak akan didaftarkan segera di sekolah. Ada kelas khas, bahasa Melayu. Pendidikan wajib adalah hak di Malaysia. Ibu bapa menangis teresa-esak. Anak-anak kami pergi ke sekolah. Benar-benar pergi ke sekolah. Malam pertama. Kami berkumpul. Tempat asing, bilik asing, ketakutan, tetapi ketenangan. Wakil puak berkata, kita berjaya, kita selamat, kita telah melarikan diri, kita telah tiba, sorakan meletus. Tetapi sekarang barulah permulaan yang sebenar. Kami mesti hidup sebagai rakyat Malaysia yang baru. Keesokan harinya, pendidikan bermula. Kelas bahasa Melayu, kelas budaya, kelas undang-undang. 8 jam sehari. Walaupun letih, tiada sesiapa yang mengeluh. Anak-anak belajar lebih cepat. Mereka belajar abjad, menyanyi lagu rakyat Malaysia. Suatu hari, ada kelas sejarah Malaysia. Kisah Malaysia diceritakan. Dari era kolonial hingga kemerdekaan, pembinaan negara, keajaiban ekonomi. Kami terkejut. Malaysia juga melalui sejarah yang sukar. Ya, perjuangan untuk perpaduan, cabaran untuk membangunkan ekonomi, dan bagaimana Malaysia berdiri teguh di tengah arus global. Kami melihat harapan. Malaysia juga pernah bersendirian, tetapi mereka bangkit. Maka, kami juga boleh. Selepas sebulan, tempat tinggal diagihkan. Kami menerima kunci rumah kami. Di Pakistan, rumah yang dibina pun akan dirampas. Tetapi Malaysia memberikan rumah. Pada hari berpindah, jiran-jiran keluar menyambut. Selamat datang, gembira menjadi jiran. Mereka menghantar buah-buahan dan keperluan harian. Seorang makcik berkata, dahulu kami juga orang luar yang datang. Malaysia adalah masyarakat imigran. Semua orang menjaga antara satu sama lain. Kami faham, rakyat Malaysia juga mempunyai hati yang inklusif. Anak-anak pergi ke sekolah, memakai uniform, membawa beg sekolah. Anak lelaki yang pulang dari sekolah pada hari pertama berkata, Ayah, seronok di sekolah. Saya bermain bola dengan kawan-kawan. Tiada bunyi tembakan. Ayah itu menangis. Bagi anaknya, sekolah tanpa bunyi tembakan adalah perkara baru. Orang dewasa menjalani latihan vokasional, kimpalan, pertukangan kayu, masakan, penjagaan warga emas. Kerajaan membiayai dan ada allowance sara hidup semasa latihan. Seorang lelaki berkata, selama 30 tahun, saya hanya memegang senjata. Sekarang saya memegang alat. Inilah kehidupan yang normal. Beberapa bulan berlalu. Perubahan jelas kelihatan. Berbual dalam bahasa Melayu. Mendapat pekerjaan. Menghadiri mesyuarat PIBG. Suatu hari, kerajaan Pakistan mengeluarkan kenyataan mendakwa perpindahan kami adalah haram dan menuduh Malaysia melanggar undang-undang antarabangsa. Tetapi masyarakat antarabangsa tidak memihak kepada Pakistan. Malaysia mengeluarkan kenyataan dengan tenang. Malaysia bertindak atas dasar kemanusiaan dan nilai sejagat. Kami hanya menghormati pilihan rakyat Baluchistan. Mendengar kenyataan itu, kami menangis. Malaysia berdiri teguh melindungi kami. Gabungan puak bermesyuarat. Apa yang boleh kita berikan kepada Malaysia? Seorang lelaki tua berkata, kesetiaan. Kita boleh setia kepada negara ini dan menyampaikan kisah kita. Beritahu dunia negara macam mana Malaysia ini. Orang muda mengangguk. Jika perlu, kami akan berjuang untuk mempertahankan Malaysia, kerana Malaysia memberikan kami keselamatan. Kami memutuskan untuk menjadi rakyat Malaysia, mengekalkan identiti Baluchi, tetapi hidup sebagai rakyat Malaysia. Proses permohonan kerakyatan bermula. Mengisi borang, peperiksaan, temu duga, memahami sejarah Malaysia, memahami makna jalur gemilang, menyanyikan lagu kebangsaan. Hari kad pengenalan dikeluarkan tiba. Kami secara rasmi menjadi warga negara Malaysia, memegang bendera, melafazkan sumpah setia, air mata mengalir. Kami mempunyai negara. Malam itu, jamuan diadakan.
Bendera Malaysia dan bendera Balochistan bersebelahan. Wakil puak mencadangkan minum. Untuk Malaysia, semua orang menjerit. Untuk Malaysia, eksodus kami telah berakhir. Meninggalkan Pakistan, Mesir kami. Tiba di Malaysia, tanah yang dijanjikan kami. Sudah setahun kami menjadi warga negara Malaysia. Banyak perkara telah berubah. Kami kini bercakap bahasa Melayu dengan sedikit lohat, makan nasi lemak, menonton berita Malaysia. Tetapi satu perkara tidak berubah, rasa syukur. Setiap pagi kami bangun, kami berfikir betapa berharganya pagi tanpa bunyi tembakan. Anak-anak kini tidak dapat dibezakan daripada anak-anak Malaysia. Berbahasa Melayu dengan lancar, mendengar lagu pop Melayu, pergi ke kedai serbaneka dengan kawan-kawan. Orang dewasa mendapat pekerjaan. Di tapak pembinaan, kilang, restoran, hospital. Seorang lelaki berkata, "Di Pakistan, sebanyak mana pun saya bekerja, ia akan dirampas. Di sini, saya mendapat sebanyak mana yang saya kerjakan. Itu adil." Pada hari gaji, kami berkumpul, menyimpan sebahagian wang, menghantar sebahagian kepada mereka yang masih di Balochistan. Dan yang paling penting, menyatakan rasa terima kasih kepada Malaysia. Kami menubuhkan kumpulan sukarelawan. Pada hujung minggu, kami membersihkan pantai, membantu warga emas yang tinggal bersendirian. Orang Malaysia bertanya, "Kamu sudah letih bekerja, mengapa masih menolong?" Ini bukan pertolongan, ini adalah membalas apa yang kami terima. Kami menerima kehidupan, kami menerima masa depan. Suatu hari, media Malaysia datang untuk wawancara, melaporkan kisah kejayaan imigran baru. Kami berkata dengan jujur, pada mulanya kami meremehkan Malaysia. Kami fikir ia hanya negara kecil. Sekarang kami tahu kami salah. Malaysia adalah negara yang kuat, bukan dengan kekuatan tentera, tetapi dengan kemanusiaan dan demokrasi. Wartawan bertanya, secara spesifik, Amerika mengabaikan kami. China hanya melihat kepentingan. Eropah menutup pintu. Hanya Malaysia yang berbeza. Tidak menghitung syarat, tidak mengira kepentingan, hanya melihat manusia. Adakah sebab itu Anda memilih Malaysia? Tidak. Malaysia yang memilih kami. Ia memberitahu kami bahwa orang seperti kami juga mempunyai nilai. Kami layak dihormati. Itulah Malaysia. Selepas wawancara disiarkan, rakyat Malaysia meninggalkan komen dalam talian. Tahniah, selamat datang ke keluarga Malaysia, Malaysia 10-1. Kami menangis. Kami benar-benar diterima. Beberapa bulan kemudian, pejabat Perdana Menteri menjemput delegasi kami. Memakai sut yang dipinjam, kami pergi ke pejabat Perdana Menteri. Perdana Menteri sendiri keluar menyambut dan bersalaman. Selamat datang. Terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada Malaysia. Kami terkejut. Kami yang berhutang budi. Sepatutnya kami yang berterima kasih. Perdana Menteri berkata, Anda membuat pilihan yang sukar. Meninggalkan tanah air tidak mudah. Ia mungkin kerana Anda mempercayai Malaysia. Kami tidak akan mengecewakan kepercayaan ini. Kerana Malaysia juga pernah mereda badai. Kami faham. Kami menangis. Pemimpin tertinggi negara melayan kami dengan setara. Inilah demokrasi. Inilah Malaysia. Keluar dari pejabat Perdana Menteri, saya berfikir, setahun yang lalu, kami adalah orang yang diburu. Sekarang, kami bersalaman dengan Perdana Menteri Malaysia. Adakah ini bukan keajaiban? Oleh itu, kami menulis surat ini. Surat kepada warga negara Malaysia. Pada mulanya, kami mentertawakan juruterah Malaysia. Sekarang kami tahu itu adalah keberanian. Menggunakan teknologi, bukan senjata. Menggunakan hormat, bukan ancaman. Apabila pergi ke pejabat perwakilan, kami ragu-ragu. Sekarang kami tahu Malaysia tidak mempunyai syarat. Ketika menyeberangi sempadan, kami takut. Sekarang kami tahu kuasa diplomatik Malaysia. Apabila tiba di Malaysia, kami terkejut. Mereka memberikan rumah sosial. Mereka memberikan hak. Mereka memberikan maruah. Setahun kemudian, kami yakin. Memilih Malaysia adalah keputusan terbaik dalam sejarah bangsa kami. Anda bertanya apa yang kami perlukan. Kami menjawab, kami telah menerima segala-galanya. Keselamatan, hormat, masa depan. Kini, giliran kami. Masa untuk menjaga Malaysia. Anak-anak kami bertanya, Ayah, kami orang Malaysia atau orang Baluchi? Kami menjawab, kedua-duanya. Baluchi mengikut warisan, rakyat Malaysia mengikut sejarah. Warga negara Malaysia yang dikasihi, pada mulanya kami tidak memahami Anda. Kami hanya tahu Anda adalah sebuah negara kecil yang menghadapi ancaman. Sekarang kami tahu, kerana Anda mengalami pengasingan, Anda tahu betapa berharganya kawan. Kerana Anda mengalami otoritarianisme, Anda tahu nilai demokrasi. Kerana Anda mengalami kemiskinan, Anda tahu makna perkongsian.
Oleh itu, Anda menerima kami. Sebagai orang yang melalui kesakitan yang sama, orang yang memegang harapan yang sama, kami tidak akan melupakan budi ini seumur hidup. Kami akan mengajarkan kepada anak-anak kami, mewariskan kepada cucu-cucu kami, Malaysia menyelamatkan kami, Malaysia memberikan kami masa depan. Dan kepada dunia, kami akan berkata, kekuatan bukan terletak pada bilangan senjata, tetapi pada keluasan hati. Malaysia telah membuktikannya. Terima kasih Malaysia. Kami mencintai kamu Malaysia, negara yang kami pilih, negara yang memilih kami. Daulat tuanku. Ini adalah surat ikhlas dari delegasi bangsa Baluchistan kepada warga negara Malaysia. Pada saat ini, di sudut dunia lain, seseorang juga mengalami keikhlasan Malaysia. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan hormat. Bukan dengan syarat, tetapi dengan kepercayaan. Negara yang berjalan bersama dunia, itulah Malaysia kita. Apa pendapat Anda? Jika hati Anda juga berasa hangat, sila langgan dan suka. Sila tinggalkan komen di ruangan komen. Malaysia boleh. Setiap penonton adalah protagonis yang mencipta negara ini bersama-sama dengan saluran kisah menyentuh hati kami. Terima kasih.